Baik. Bunyi. Oh, lupa nak buka. Facebook. Lain. Okey, dah ada. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumil din, amma ba'd. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk kita terus menunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala bahawa kita ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama kepada kita agar kita dapat mentaati Allah Subhanahu wa taala, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala redai. Sebab kalau Allah Ta'ala tak turunkan agama ni, maka manusia dia akan cuba untuk berfikir dan untuk mencari siapa dia yang menciptakan diri dia, siapa dia yang mencipta alam ini, siapa dia yang mengurus tadbir alam ini, siapa yang bagi rezeki pada dia, siapa yang bagi kesihatan, siapa bagi nikmat, siapa bagi sakit kepada dia. Lalu bila manusia dibiarkan dengan akal dia yang liar ini, dengan emosi dia yang sentiasa menguasai diri dia, maka nescaya manusia tak akan dapat tahu siapa dia Tuhan yang menciptakan dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan agama ini melalui Al-Quranul Karim dan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah supaya pertamanya kamu kenal Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya kamu tahu apa tanggungjawab kamu pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk mentaatinya dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara cara kita menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentaati semua perintahnya dan mentaati semua perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Allah Taala kata sepatutnya orang tak kufur pada Allah Taala ketika mana Al-Quran tu turun dan dibacakan pada masyarakat pada waktu tu, dan wa fikum rasuluh, dan dalam kalangan masyarakat tu ada utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sepatutnya masyarakat tak kufur. Walau bagaimanapun ada di kalangan masyarakat yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hidup di Makkah Al-Mukarramah, walaupun hidup di Madinah Al-Munawwarah, tapi mereka kufur dan ingkar kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kita nak bagi tahu ialah ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala nak Allah Ta'ala redha pada kita, bukan mengikut apa yang kita nak, bukan mengikut apa yang kita rasa sesuai, kita rasa cantik, tapi ikut apa yang dipandu oleh Al-Quran dan apa yang dipandu oleh hadis Nabi SAW. Tak kira situasi. Ketika kita gembira, ketika kita sedih, ketika kita ditimpa musibah,
Maka benda yang kita perlu tengok ialah apa yang Al-Quran ajar pada kita, apa yang hadis ajar pada kita. Kalau kita nak semua benda kita nak buat, kita nak keluar beramai-ramai, kita nak pergi solat berjemaah, kita nak buat kebaikan banyak, terutama dalam bulan Ramadan, nak bertadarus berjemaah. Tapi apa panduan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala kata, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Nabi SAW suruh lari daripada penyakit berjangkit ni. كَفِرَارِكَ مِنَ الْأَسَدِ, seperti mana kamu lari daripada singa. So Nabi SAW dan para sahabat yang faham, seperti Amr bin al-As, dia faham keadaan ini, lalu dia kata, pergilah, jangan duduk dekat antara satu sama lain. Lalu tak kiralah apa keputusan yang ada, yang dikeluarkan oleh kerajaan sekalipun, tapi kita ni, kita ada tanggungjawab kita. Bukan hanya tanggungjawab pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat, tapi tanggungjawab kita pada agama juga. Sejauh mana kita mentaati apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berusaha sebaik mungkin untuk kita walaupun kita tak dapat semua, tapi paling kurang kita ada usaha ke arah itu, berbanding dengan orang yang awal-awal lagi merasakan pandangan diri dia betul, sampai kalau datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ayat Quran pun dia KIV kan dulu. Dia KIV kan dulu, letak tepi, tunggu nak buka puasa nanti baru ambil balik. Okey. Lalu kita ni sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak tunjuk pada Allah Taala bahawa aku ni hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita punya indikator kita adalah sejauh mana kita mentaati apa yang Allah Taala bawa, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita, perintahkan kepada kita. Lalu insya-Allah pada hari ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersama dengan surah yang terakhir di dalam Al-Quranul Karim. Surah terakhir dalam Al-Quran surah apa? Surah An-Nas. Okey, semua orang tahu surah An-Nas. Kalau tanya surah pertama, mungkin orang silap. Surah pertama dalam Al-Quran apa? Banyak kali saya tanya, semua jawab Al-Baqarah. So surah pertama dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Dan surah yang terakhir dalam turutan mushaf adalah surah An-Nas. Okey. Surah An-Nas yang mana sebelum kita bercerita tentang surah An-Nas, kita akan baca sama-sama insya-Allah. Dan kemudian kita akan keluarkan intipati apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kepada kita untuk memahaminya insya-Allah. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, itu surah An-Nas. Yang mana surah An-Nas ada 6 ayat, yang mana semua habis dengan An-Nas. 5 ayat dia habis dengan perkataan An-Nas. Dan maka kerana itulah surah ini lebih dikenali dengan nama surah An-Nas. Maknanya penulis-penulis mushaf, maka apabila mereka tulis Al-Quran, tulis mushaf, maka mereka meletakkan nama surah ini surah An-Nas. Dan keadaan dia sama macam surah Al-Falaq. Di mana nama An-Nas dan Al-Falaq ini adalah ikhtisar, pendek daripada nama yang sering diungkapkan oleh para sahabat Nabi, nama yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nama yang diungkapkan oleh para sahabat Nabi. Di mana kita sebut sebelum ni, surah An-Nas ni dia tak ada hadis yang datang spesifik tentang surah An-Nas.
Tapi dia kerana kita akan cerita tentang penurunan dia. Dia lebih kurang dalam penurunan surah Al-Falaq. Lalu penurunan dia sekali dengan surah Al-Falaq, maka sebab tu hadis-hadis yang datang bercerita tentang surah An-Nas ni, dia ada berkait dengan surah Al-Falaq. Dan kita dah sebut dah semasa kita sebutkan tentang surah Al-Falaq, bagaimana ada hadis-hadis yang datang daripada Nabi SAW yang diungkapkan oleh para sahabat yang menyebutkan bahawa nama surah ini dikenali pada zaman mereka dengan nama Qul a'udzu birabbin nas. Okey, antara dia adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha ada dua hadis yang menceritakan tentang surah An-Nas. Hadis yang pertama adalah ketika mana Aisyah menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi nak tidur. Ketika mana Nabi nak tidur, maka Nabi SAW akan tadah tangan baginda dan baginda buat apa? Baginda baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW bagi tahu kepada sahabat bahawa ya Aba Abis, inilah afdalu ma yata'awwadhu bihi al-muta'awwidhun. Wahai Aba Abis, inilah bacaan yang paling baik untuk orang yang nak memelihara diri dia, nak letak benteng pada diri dia daripada gangguan-gangguan keburukan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So Aisyah menceritakan bahawa Nabi SAW sebelum tidur, Nabi akan tadah tangan dan baca 3 Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu kemudian baginda akan nafath, kita sebut dah nafatha dengan tha, dia adalah perbuatan antara tiup, nafakha, dan antara tiup dan ludah, basaqa ludah, tafala ludah, tu ludah yang keluar air liur. Ni nafatha, dia antara kedua ni. Kita buat sikit, kita buat minta maaf kita buat macam tu sikit je. So Nabi SAW akan tiup, hembus pada tangan baginda dan kemudian aqbala bihi ra'sahu wa jasadah. Nabi akan sapu di bahagian depan badan, bukan masuk sampai ke belakang. Aisyah radhiyallahu taala meriwayatkan Nabi sapu bahagian depan saja. Begitu juga Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahawa Nabi SAW idza ishtaka, apabila Nabi mengadu sakit apa-apa sakit sekalipun, maka Nabi akan baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Okey, ini sunnah Nabi SAW. Bila sakit kita berusaha cari doa, cari ubat, cari ikhtiar untuk hilangkan penyakit. Pada masa yang sama, sunnah Nabi SAW, apabila Nabi ishtaka, bila Nabi sakit, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi akan baca ni dulu. Kerana takut sakit tu adalah datang daripada gangguan keburukan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, falamma ishtadda maraduh, apabila sakit Nabi SAW makin serius, makin teruk, iaitu sakit baginda yang membawa kepada kematian baginda Nabi SAW. Maka kata Aisyah, maka akulah yang membacakan kepada Nabi SAW Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Okey, dalam hadis ni juga, dalam riwayat ni juga ada isyarah, ada satu tanda bahawa kalau kita nak ruqyah orang, sebab dia ada ruqyah ni apa benda? Ruqyah ni adalah kita nak bahasa mudahnya adalah kita nak baca ayat-ayat tertentu atau doa-doa tertentu pada orang yang sedang sakit. Tak kira lah sakit jenis apa, sebab ada orang dia tengok ruqyah ni untuk buang syaitan, untuk buang orang kena rasuk, kena histeria aje. Okey, walau bagaimanapun daripada kalam Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Nabi SAW tak larang pun Aisyah daripada buat benda tu. Maksudnya ruqyah ni adalah untuk semua jenis sakit. Hatta sakit yang nak mati pun, sakit kematian, sakit tua ke sakit apa ke, maka boleh juga untuk kita ruqyahkan dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu bila kita nak ruqyahkan orang,
kita nak ruqyah tu, kita nak satu benda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak Allah Taala kembalikan kesihatan dia, nak Allah Taala kembalikan keadaan asal dia. Lalu sebaik-baik ruqyah adalah dengan apa yang dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kalau kita kumpul hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapati bahawa ruqyah selain bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quran, bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ruqyah adalah surah Al-Fatihah dan Al-Mu'awwidhatain. 3 surah je yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, di mana surah Al-Fatihah, kisah yang makruf daripada Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Abu Sa'id Al-Khudri keluar bersama dengan sekumpulan para sahabat, lalu kemudian bermusafir, dan kemudian dalam perjalanan balik ke Madinah mereka kehilangan bekalan, bukan kehilangan, mereka habis bekalan makanan, lalu mereka masuk ke satu kawasan perkampungan. Lalu dekat dalam kampung tu mereka minta lah untuk ambil makanan, nak dapat makanan sikit. Sebab orang Arab kan dia makruf. Sebelum ni kita duk cerita benda-benda tak elok pasal Arab. Orang Arab ni antara satu kelebihan dia adalah golongan yang sakha, yang pemurah. Dia akan bagi, dia tak kira lah siapa kamu, dia tak tengok dah latar belakang kamu siapa. Kalau dia tengok kamu dalam kesusahan, dia akan bantu. Ini sifat orang Arab. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri dengan para sahabat, dengan sekumpulan para sahabat masuk dalam satu perkampungan dengan harapan dapatlah makanan, minuman ke, ataupun tempat tinggal ke. Tapi tak dapat. So mereka pun nak balik. Tapi on the way nak keluar, nak balik tu, maka ada orang datang pada mereka bagi tahu bahawa anak kepada VIP ataupun ketua kampung lah agaknya sakit yang tak tahu punca dia. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri kata, salah seorang daripada sahabat, dalam riwayat hadis tak sebut siapa yang buat. Tengok para sahabat ni, dia orang menyembunyikan. Macam kita dapat kelebihan sikit duk canang depan orang semua. Ini karamah Tuhan bagi kat aku, ini kelebihan Tuhan bagi kat aku. Dapat benda-benda yang lain daripada orang lain, kita pun duk cerita berbangga dengan orang. Okay. Sedangkan para sahabat ada benda-benda kelebihan yang berlaku pada mereka, mereka sembunyikan nama. Walaupun pengkaji hadis tahu siapa yang buat benda tu, tapi mereka sembunyikan nama diri mereka sendiri. So ada seorang sahabat ni pun try, dia kata bawakan air kat aku. So bawalah air pada sahabat ni, lalu dia baca Al-Fatihah dalam keadaan dia tak tahu pun, tapi kerana keyakinan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia pun bacakan surah Al-Fatihah. Maka dengan izin Allah Taala, maka orang tu pun sembuh daripada penyakit dia. Sihat, boleh jaga balik, boleh bergerak balik. So kagumlah dia. Kagum. Tapi tengok para sahabat punya takwa pada Allah Taala, waraknya mereka, takutnya mereka pada Allah Taala. Walaupun benda tu jadi mujarrab, jadi, maksudnya kalau nak buat lepas ni pun boleh buat. Tambah lagi kalau nak buat duit dengan benda tu pun boleh buat lah. Sebab dah jadi. Kita baca ayat tertentu tiba-tiba jadi. Tapi tengok takwa para sahabat ni. Bila mereka nak balik, maka ketua kampung tu nak ucapkan terima kasih, bagilah mereka kambing. Ada beberapa ekor kambing. Ketua kampung bagi pada mereka. Tapi sahabat ni, dia tak makan, dia tak buat apa dengan kambing tu, sampailah dia balik ke Madinah untuk tanya Nabi SAW. Wahai Rasulullah, betul tak apa aku buat ni? Tengok, walaupun jadi. Kita kalau jadi nak tunggu apa lagi? Tak payah dah tanya para ulama, terus pergi direct buat je lah. Tapi ni nak tengok bahawa benda ni tepat ke tak. Sebab ada benda-benda yang kita buat, kita rasa ini kehebatan, tapi sebenarnya itu istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak uji kita, kamu ni taat pada aku ke tak? Benda yang kamu buat ni benda yang betul ke tak? Kadang-kadang kita pergi jumpa dengan orang ajar pada kita, kalau nak cari benda hilang, susun step, mancis macam ni, dan kemudian kalau mancis tu jatuh macam ni, maka barang tu ada kat sini. Lalu bila kita buat pop jadi. Kita pun kata hebat benda ni. Lalu kita, tanpa kita tengok, kita rujuk pada ahli ilmu, benda macam ni boleh ke pakai? Benda macam ni kita duk pakai contoh tangkal yang ada ayat Al-Quran ke, atau apa-apa yang kita letak nama Allah Ta'ala ke. Lalu bila kita pakai sekali kita pakai,
nak berlaku aksiden, tak jadi aksiden, kereta lari. Kereta apa, contoh aksiden kereta ke apa, sepatutnya jadi tapi tak jadi. Lalu kita pun kata, oh hebat, dengan pakai benda ni kita dapat. Kita dah tak tengok dah apa Allah Ta'ala kata, apa Nabi SAW kata. Oleh kerana benda yang kita buat tu sangat mujarab, lalu kita pun pakailah benda tu, kita pun guna benda tu. Tapi tengok sahabat Nabi, walaupun jadi benda tu, tapi mereka nak pastikan dulu bahawa benda ni benda yang Allah Ta'ala redha. Benda ni benda yang Nabi SAW izinkan. Lalu bila balik, tanyalah Abu Sa'id Al-Khudri kepada Nabi SAW. Dia ceritakan kisah tersebut. Maka kata Nabi SAW, وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ aqsimu watribu li bisahm. Kata Nabi SAW. Maka Nabi kata pada Abu Sa'id Al-Khudri, kamu tak tahu bahawa Al-Fatihah itu ruqyah. Sebab tu antara nama surah Al-Fatihah adalah Raqiyah. Bila Nabi SAW bagi ikrar, bagi kebenaran seperti ini, barulah lega hati para sahabat. Para sahabat lega hati mereka bila Nabi bagi ikrar. Okey, so kita nak jadi orang yang sempurna Islam kita, iman kita pada Allah Ta'ala, maka apa-apa yang kita buat yang kita tak tahu sumber dia, walaupun kita nampak cantik, walaupun dia jadi, tapi kita pergi rujuk dulu kepada ahli ilmu untuk kita tahu bahawa perbuatan kita tu betul atau tidak. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, antara benda yang Aisyah buat kepada Nabi SAW ialah Aisyah ruqyah Nabi SAW dengan al-mu'awwidhatain, dan Nabi tak larang. Bila Nabi tak larang, maka itu adalah ikrar daripada Nabi SAW. So, Aisyah ruqyah Nabi, bacakan pada Nabi SAW dengan Qul a'udhu birabbil falaq dan Qul a'udhu birabbin nas. Begitu juga nama surah ini, Qul a'udhu birabbin nas, datang dalam hadis Uqbah bin Amir. Hadis Uqbah bin Amir, di mana ada dua riwayat datang daripada Uqbah bin Amir. Satu, ketika mana Uqbah bin Amir dalam perjalanan bersama Nabi SAW untuk pergi perang. Lalu Nabi SAW sebut pada Uqbah, Qul. Uqbah kata, na'am, ya. Lepas tu Nabi sebut lagi, Qul. Uqbah pun kata, ya. Nabi sebut kali ketiga, Qul. Lalu Uqbah pun tanya, aku nak cakap apa wahai Rasulullah? Kamu perintahkan aku untuk cakap, tapi nak cakap apa? Lalu Nabi SAW sebut pada Uqbah, Qul huwallahu ahad dan Qul a'udhu birabbil falaq dan Qul a'udhu birabbin nas. Lalu kemudiannya Nabi SAW kata, Nabi SAW sebut pada Uqbah, ayat-ayat ni la yuta'awwadh bimithlihinna ahad. Dia punya ayat dia, hadis dia. Maksud saya lupa dia punya lafaz hadis. So kalau lupa lafaz hadis ni tak boleh, nanti takut makna dia lari. Tak apalah, tapi maksud dia Nabi SAW ajar kepada Uqbah bin Amir bacaan untuk berta'awuz, iaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq dan Qul a'udhu birabbin nas. Dan datang riwayat lain daripada Uqbah bin Amir juga, di mana Nabi SAW sebut pada Uqbah bin Amir, ara'aita ayatun unzilatil laylata lam yura mithluhunna qat. Begitulah lafaz, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pelik sikit hari ni dia tak datang. So tu bahaya sikit jadi ustaz ni. Bila kita nak mengajar, dia kena istihdar maklumat tu, kena bagus. Bila tak bagus, dia jadi kacau sikit. Tapi Nabi SAW bagi tahu pada Uqbah bin Amir, wahai Uqbah bin Amir, ada ayat yang turun pada waktu malam semalam. Al-lailah, malam semalam maksudnya. Kalau malam tu tak jadi lagi kan. Al-lailah maksudnya malam semalam. Yang tak pernah orang tengok ayat seperti itu. So maknanya hebatnya ayat yang turun pada malam semalam. Apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Syahid dia dekat sini, Nabi SAW menamakan surah ini dengan Qul a'udzu birabbin nas. Okey. Adapun fadail dia, maka fadailnya jelas. Nabi SAW sebut bahawa surah ini adalah al-mu'awwidhatain, atau
Al-mu'awwidhah daripada perkataan isti'adzah. Isti'adzah iaitu kita membina benteng, membina perlindungan antara kita dengan siapa? Syar. Tengok bila Allah Taala sebut qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, Allah Taala sebut syar. Dan dalam surah An-Nas pun sama, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarr. So kita bina perlindungan, benteng untuk diri kita daripada apa? Daripada syar, daripada keburukan-keburukan yang ada pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So antara benteng yang paling kukuh untuk kita bina adalah benteng qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan itu kelebihan daripada surah ni. Adapun surah ini makkiyah atau madaniyah, maka dia khilaf. Dia khilaf di kalangan para mufassir untuk menentukan dia ni dua surah ni Al-Falaq dan An-Nas ni makkiyah ataupun madaniyah. Kerana apa? Kerana mereka berbeza pada sabab nuzul surah. Mereka berbeza pada sabab nuzul surah. Okey, apa yang datang dalam riwayat sabab nuzul surah? Ada dua riwayat. Satu riwayat yang mengatakan Nabi SAW apabila Nabi mula berdakwah, Nabi start berdakwah, maka Nabi takut, Nabi minta perlindungan daripada gangguan syaitan jin. Jin, syaitan yang datang ganggu Nabi SAW. Lalu Nabi selalu berta'awuz untuk minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan-syaitan ni. Lalu Jibril alaihi salam datang kepada Nabi SAW, bagi tahu kepada Nabi SAW sebaik-baik yang yuta'awwadhu bihin, seperti hadis Nabi SAW pada Abu Abis, afdalu ma yata'awwadhu bihi al-muta'awwidhun. Inilah sebaik-baik bacaan ta'awudz yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi SAW. Maknanya Jibril turun ibtidaan, bukan sebab-sebab tertentu, tapi oleh kerana Nabi selalu berta'awudz, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dua ayat ni untuk bagi tahu pada Nabi SAW, kalau nak berta'awudz maka berta'awudzlah dengan dua benda ni. Begitu juga kalau kita nak berta'awudz, boleh berta'awudz dengan dua surah ni ataupun berta'awuz dengan bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu Wa Taala cerita fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu nak baca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kamu daripada gangguan syaitan dengan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ajar pada kita a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitani wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nabi SAW ajar pada kita a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitani wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Okey. So Nabi ajar pada kita bacaan lain untuk berta'awudz. Lalu kita ada banyak pilihan untuk berta'awudz, sama ada dengan surah dalam Al-Quran ataupun dengan bacaan yang diajar oleh Nabi SAW. Maka itu adat da'bun Nabi SAW, kebiasaan Nabi SAW adalah untuk berta'awudz, minta perlindungan daripada gangguan syaitan. Adapun ada sebahagian yang lain, maka bila cerita tu datang daripada permulaan dakwah Nabi SAW, Nabi berta'awuz, lalu Jibril datang bawa turun dua surah ni, maka sebahagian daripada para mufassir mengatakan bahawa surah ini adalah makkiyatun, surah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW, sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Begitu pula ada sebahagian daripada ahli tafsir mengatakan bahawa surah ini adalah surah madaniyah. Okey. Kerana apa? Kerana riwayat-riwayat yang datang mengatakan bahawa surah-surah ini adalah surah madaniyah nampak lebih jelas dan lebih banyak dan lebih kuat. Lebih jelas, lebih banyak dan lebih kuat. Macam contoh riwayat yang datang dalam Dalailun Nubuwah Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi sebut tentang sebab, nampak jelas sebab turunnya surah ini adalah kerana kisah yang berlaku pada Nabi SAW, iaitu kisah Nabi SAW disihir oleh seorang. Kalau dalam Dalailun Nubuwah disebutkan bahawa seorang khadam Nabi SAW dari kalangan bangsa Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam.
Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Lalu Labid bin Al-A'sam ni dia satu ketika sikat rambut Nabi SAW. Lalu daripada sikat rambut Nabi SAW ni, banyaklah rambut yang melekat dekat sikat tu. Okey. So Labid bin Al-A'sam ni dia buat apa? Dia pergi sihir Nabi. Dia buat 11 gumpalan daripada rambut-rambut Nabi SAW, dan sikat tu sendiri dia buat gumpalan-gumpalan, ada 11 gumpalan semua, lalu diletakkan dalam sebuah telaga yang nama telaga pun khilaf. Sama ada nama dia Bi'ru Dharwan ataupun Bi'ru Dhi Arwa. Tengok mana satu. Saya tak pernah tengok dia punya telaga dia dekat Madinah Al-Munawwarah. Sama ada Bi'ru Dharwan atau Bi'ru Dhi Arwa, salah satu daripada nama telaga ni. Lalu Labid bin Al-A'sam, dia letak dalam telaga, susah nak ambil. Dia letak bawah batu. Bawah batu yang besar dia letak untuk bagi susah orang nak ambil benda tu. Lalu Nabi SAW bila kena sihir, Nabi seolah-olah rasa sentiasa dalam keadaan sedang mendatangi isterinya, isteri baginda, sedangkan Nabi tengah duduk biasa dengan para sahabat. Lalu sampailah satu ketika, benda ni jadi, sampailah satu ketika datang dua malaikat pada Nabi SAW ketika Nabi sedang tidur. Lalu satu malaikat ni tanya apa yang jadi pada sahabat, ma bihi, dia tanya apa yang jadi pada orang ni, pada Nabi SAW. Lalu yang satu lagi malaikat kata tab. Tab maksud dia kena sihir, suhir. So bila dah cerita kena sihir, maka berlakulah hiwar antara dua malaikat ni, di mana mereka yang satu ni tanya dia kena sihir dengan apa, dengan gumpalan-gumpalan Labid bin Al-A'sam. Dan gumpalan ni ada kat mana? Ada dekat bawah telaga Dharwan. Kalau ikut riwayat Bi'ru Dharwan, ada dekat bawah telaga tu. Lalu Nabi SAW apabila jaga, Nabi SAW perintahkan sahabat, dalam riwayat lain kata Ammar bin Yasir, untuk pergi dekat telaga tu dan pergi bawa keluar balik. Bawa keluar 11 gumpalan tu, dan dibuka satu-satu gumpalan, dan akhirnya sihir terlerai daripada Nabi SAW. Labid bin Al-A'sam orang Yahudi, dan Nabi tak pernah duduk dengan orang Yahudi melainkan apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan kisah Labid bin Al-A'sam ni detailnya dekat Al-Baihaqi, dekat selain daripada Sahihain, tetapi asal kepada cerita sihir Nabi ni ada dalam Al-Bukhari dan Muslim. Maka nampak hujah orang yang mengatakan bahawa surah Al-Mu'awwidhatain ni, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ni, turun kepada Nabi SAW selepas hijrah baginda, ketika baginda dah mula duduk dengan orang Yahudi, nampak lebih kuat dan lebih jelas. Maka sebab itulah jumhur al-mufassirin mengatakan bahawa Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas adalah dua surah madaniyah. Tapi kita tahu khilaf dia kuat. Sama ada dia makiyah atau madaniyah. Okey, dan Allah Subhanahu wa taala mulakan surah ini dengan qul, seperti mana surah Al-Falaq Allah Taala mulakan dengan qul a'udzu birabbil falaq. Begitu juga surah ini Allah Taala mulakan dengan qul, nak bagi tahu bahawa Nabi SAW adalah penyampai apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan. Nabi bukan pembuat syariat. Okey. Dan daripada perkataan qul ni juga kita nampak bahawa itu adalah kewajipan kita. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi, dan kita yang ambil tanggungjawab daripada Nabi SAW, kita ada satu kewajipan, dan kewajipan ni datang dengan perkataan qul. Sebab tu Nabi SAW sebut balighu anni walau ayah. Sampaikan pada aku, sampaikan anni daripada aku walaupun sepotong ayat. Hatta Nabi SAW pernah sebut man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bil jammin minan nar. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu tapi kemudian disembunyikan ilmu tersebut, maka dia akan disebat dengan cemeti. Uljima bil jam, dengan cemeti dari yang diperbuat daripada api. So bila mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan perkataan qul, maksudnya qul ni
kita bercakap dengan suara, maksudnya kita kena bagi tahu pada orang lain. So turunnya surah-surah yang ada qul, maka itu tanda yang pertama, Nabi SAW bukan pembuat syariat. Yang kedua, Nabi adalah utusan yang kena sampaikan pada orang. Lalu kita yang nak ambil tanggungjawab Nabi SAW, semua daripada kita. Nabi kalau sebut balighu anni, Nabi tak kata balighu anni wahai ulama, tak ada. Nabi kata siapa yang dapat ilmu, Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada dia tentang agama, maka pergi sebarkan, bagi tahu pada orang. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat ni, qul a'udzu, jika kamu nak berta'awudz, maka berta'awudzlah dengan siapa? Qul a'udzu. Okay. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata qul a'udzu, bermaksud asal kepada ruqyah ni, asal kepada kita nak berta'awudz ni adalah kita sendiri yang berta'awudz dengan Allah Ta'ala. Sebab ada orang dia tengok diri dia tak berapa baik, lalu dia tengok dekat sana ada ulama, dekat sana ada ada abid, orang-orang yang rajin beribadah, dekat sana ada orang yang akhlak dia baik. Lalu dia kata, oh, kalaulah aku minta pertolongan daripada mereka, tak salah. Kita nak bertawassul dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan orang-orang yang salih, maka tidak ada masalah. Yang masih hidup, tidak ada masalah. Tetapi bila Allah Ta'ala kata qul a'udzu, Allah Ta'ala kata kamu, qul a'udzu, aku berlindung. Allah Ta'ala nak kita sendiri yang minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kalau orang tanya pada kita apa sebaik-baik doa, doa yang terbaik adalah doa yang kamu sendiri minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu asal doa tu tadarru', al-khusyu' wa tadarru'. Bila kita doa, kita menyampaikan isi hati kita. Kita merintih depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita meminta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita pas benda ni pada orang lain, adakah bentuk pengharapan tu sama? Ada part-part yang bila kita doa, kita nak menangis. Ada part yang kita berdoa, kita nak bersungguh-sungguh minta pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita pass baton tu pada orang, dia akan baca biasa je lah. Sebab itu doa orang yang tolong, dia tolong mintakan untuk orang lain. So dia punya feeling dia tu lain. Dia punya rasa dia nak berdoa tu lain. Berbanding dengan kita sendiri yang ada hajat kita, masalah kita ada permohonan dan permintaan kita. So bentuk dia lain apabila kita sendiri yang meminta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kalau kita sendiri meminta, itu ablagh, itu yang paling lengkap sekali. Macam contoh, kita nak minta duit daripada bapa kita, kita minta ikut mak kita. So ayah kita pun lain, cara bagi dia lain, dia punya perasaan dia bila bagi lain berbanding dengan kita sendiri yang minta dan cerita pada ayah kita kenapa kita nak duit, kenapa nak ni semua. So dia punya rasa nak bagi tu lain, dan bahkan mungkin dapat lebih lagi. Sebab tengok bentuk daripada cara permintaan kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kamu sendiri tolonglah. Tambah lagi sekarang waktu-waktu yang mustajab doa dalam bulan Ramadan. Tiap-tiap hari bagi orang berpuasa, masa puasa dia mustajab, masa nak buka puasa dia mustajab. Kalau campur dengan waktu-waktu lain, dengan waktu hujannya, waktu hari Jumaat lepas asarnya, dan waktu antara azan dan iqamahnya, so tambah dengan waktu-waktu mustajab lain. Bayangkan berapa banyak waktu yang kita ada untuk kita meminta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak minta dengan angkat tangan boleh, tak nak angkat tangan pun boleh. Tapi angkat tangan tu lebih, Nabi SAW sebut, thumma dzakara rajulun hadis dalam hadis 40, fi safari asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ya rab ya rab. So Allah Ta'ala, Nabi SAW cerita tentang orang yang tengah bersungguh-sungguh minta pada Allah Ta'ala, dan qarinah dia bersungguh-sungguh, tanda dia bersungguh-sungguh adalah apabila dia angkat tangan dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, angkat tangan ke langit, doa minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita dalam rintihan dan permintaan kita. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, lalu Allah Ta'ala kata kamu nak berta'awuzlah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala bagi asbab?
So kita pun macam tu juga. Okey, kita pun macam tu. Allah Taala kata, kenapa kena minta pada aku? Kenapa kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana Allah itu adalah Rabbun Nas, yang menjaga manusia, yang memelihara manusia, yang mengurus tadbir kehidupan manusia, semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kerana itu sifat Allah Taala, iaitu Ar-Rabb, dan Allah Taala Rabb kepada Nas. Nas adalah manusia kita. Dan orang Arab ni kita tak tahu An-Nas ni daripada asal perkataan apa, tapi orang Arab dia bawa keluar sebab Allah Taala bawa datang nas dalam An-Nas dalam Al-Quran, menunjukkan manusia. Maka orang Arab kata An-Nas ni diambil daripada dua perkataan, sama ada diambil daripada nisyan, lupa, sebab manusia ni memang jenis pelupa, dan diambil juga dengan perkataan uns, jinak. Maksudnya manusia ni dia memerlukan yastanisun, dia nak bermanja dengan benda di sekeliling dia, nak bermanja dengan orang, masyarakat sekeliling dia, nak bermanja dengan haiwan, nak bermanja dengan alam sekitar. So itu antara sebab manusia ni dinamakan sebagai insan, ataupun jamak dia ataupun plural dia nas. Okey. Lalu Allah Taala bagi tahu, aku Rabbun Nas. Macam tu juga kita, kalau kita nak bagi tahu pada orang, kita nak mengajar orang, nak bagi orang dengar pada kita. Nabi SAW sendiri bila naik dekat atas bukit Safa, Nabi kata ya sabahah. Sebelum Nabi SAW bagi tahu pada orang, Nabi bagi tahu dulu, kalau aku cerita kat kamu belakang bukit ni ada musuh nak serang kamu, maka kamu percaya tak? Maka mereka kata, kami percaya kepada kamu wahai Rasulullah. Maknanya Nabi bagi tahu dulu, aku ni orang yang dipercayai. Bila dah bagi tahu aku orang dipercayai, barulah Nabi bagi tahu apa benda yang Nabi nak sampaikan. Inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Begitu juga cerita 3 orang yang datang jumpa Aisyah radhiyallahu taala anha, tanya pasal amalan Nabi. Bila Aisyah bagi tahu ka'annahum taqalluha, mereka rasa sikitnya amalan Nabi. Nabi tapi amalan sikitnya. So seorang tu kata aku tak nak kahwin, seorang tu kata aku nak puasa tak nak berbuka, seorang lagi kata aku nak bangun malam tak nak tidur. Lalu Nabi nak ajar pada mereka, kena ikut aku. Lalu Nabi bagi tahu dulu, inni la atqakum lillah wa ashaddukum lahu khasyah. Nabi kata, akulah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Kalau nak tengok manusia yang paling takut pada Allah Ta'ala, akulah yang paling asyaddukum khasyah. Akulah manusia yang paling takut pada Allah Ta'ala. So, bila Nabi dah bagi tahu dulu, kenapa kamu kena ambil daripada aku? Sebab aku paling bertakwa. Sebab aku yang paling banyak takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So macam kita, bila kita nak bagi tahu kenapa kena ambil daripada kita, kita bagi tahu kerana kita bawa benda yang dibawa oleh salaful ummah. Dari segi akidahnya, dari segi ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala-nya, dari segi akhlak, kepribadian, tasawuf, tazkiyah, semua kita ambil daripada salaf. Sebab tu kita kata ambillah daripada kita. Bukan untuk berbangga, tapi kerana kita tahu apa yang kita ungkapkan dan apa yang kita lakukan. So kita nak orang datang pada kita ataupun dengar cakap kita, sebab kadang-kadang dengan dunia sekarang ni, dengan pelbagai mazhab yang intisab pada Islam, yang menisbahkan diri mereka pada Islam, so kita pun dah tak tahu dah. Sebab tu zaman ni dipanggil zaman fitnah. Zaman fitnah di mana kita berapa banyak mazhab Islam ada. Orang ni nisbah diri daripada Islam, kumpulan ni semua nisbah diri daripada Islam. So kita nak tahu yang mana satu yang bertepatan dengan apa yang Nabi SAW bawa. Sebab bila mana Nabi bagi tahu tentang firqah najiyah, yang kulluha finnar illa wahidah, semua 73 golongan Islam ni, kata Nabi, akan berpecah kepada 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. So satu ni apa? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa jalan yang aku berada pada hari ini, yang aku dan sahabat-sahabat aku ada pada hari ini. So kita nak lalu jalan Nabi dan para sahabat ni. Tapi banyak orang-orang yang nisbah pada Islam yang kita tak tahu mereka ni betul ke ikut jalan sahabat atau tidak. So bagi orang-orang yang tahu bahawa mereka ikut jalan para sahabat, maka kedepankan diri, bagi tahu pada masyarakat agar masyarakat tak cari jalan-jalan lain.
Nabi Yusuf alaihi salam, bila baginda tahu bahawa baginda mampu, ada kemampuan untuk jaga khazanah bumi Mesir, ij'alni ala khazainil ard, dia kata, jadikan aku ni orang yang jaga perbendaharaan negara, menteri kewangan ke, menteri perindustrian ke, jadikan aku orang yang jaga perbendaharaan negara. Sebab ini hafizun alim, kerana ada sifat yang ada pada Nabi Yusuf yang mampu menjadikan dia seorang menteri kewangan yang baik. So bagi orang-orang yang ada kemampuan, maka kedepankan diri, tak ada masalah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam ayat ni, qul a'udzu birabbin nas. Kamu nak minta perlindungan, nak buat benteng pertahanan daripada keburukan-keburukan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka berta'awuzlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala sebut lagi, kenapa kamu kena berta'awuz? Malikin nas. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memiliki nas. Okey, sebelum ni kita sebut an-nas ni maksud dia manusia. Mana-mana pun, pergi ke Arab ke, kat mana pun sebut nama nas, manusia. Pergi kat tanah Melayu, dekat Malaysia ni pun nas, manusia. Pergi ke Eropah, an-nas apa? Human, manusia. Pergi ke India ke kat mana ke, semua an-nas adalah manusia. Tapi oleh kerana an-nas ni datang daripada asal perkataan nisyan, pelupa, mungkin juga datang daripada perkataan al-uns, yang nak berjinak dengan sekeliling dia, maka yang boleh jadi insan ni adalah makhluk yang sama seperti manusia, iaitu jin. Beza kita dengan jin adalah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kita beza kita dengan jin adalah jin boleh tengok kita, kita tak boleh tengok jin, itu je. Yang lain semua sama, jin makan kita makan, jin tidur kita tidur. Jin kena beribadah pada Allah Ta'ala, kita pun kena beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perbezaan dia adalah satu je. Dia boleh tengok kita, kita tak boleh tengok dia. Dan mungkin perbezaan satu lagi, dia boleh tasyakul, dia boleh ubah rupa bentuk dia pada askal yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan. Kita pun, kita nak ubah rupa bentuk, ini ada larangan. Nabi SAW larang kita daripada ubah rupa bentuk kita, kerana ia melambangkan seolah-olah kita tak redha pada kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada diri kita. Lalu Allah Taala bagi tahu, aku ni malikin nas, yang memiliki manusia ni adalah aku, kata Allah Taala. So orang zat yang memiliki manusia, maka sudah tentulah dia tahu tentang baik ke buruk ke, apa yang boleh menyelamatkan manusia, apa yang boleh memelihara manusia ni. Lalu kerana tu Allah Ta'ala kata, nak berta'awuz, kenapa cari benda lain, sedangkan yang memiliki manusia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berta'awuzlah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata, yang lebih hebat daripada tu, ilahin nas, aku di tempat bergantung semua manusia. Manusia nak menunjukkan perhambaan diri kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk Allah Taala, jin pun nak menunjukkan perhambaan diri pada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau dah aku ni Rabbun Nas, yang menjaga, mengurus tadbir manusia, aku ni yang memiliki manusia, aku ni adalah tempat pergantungan manusia, manusia menunjukkan perhambaan diri kepada aku, Tuan, aku ni Tuan kepada manusia. Lalu kita nak berta'awuz, nak minta perlindungan daripada gangguan makhluk ni semua, takkan nak minta perlindungan pada orang tertentu, takkan nak minta perlindungan daripada binatang, takkan nak minta perlindungan daripada pokok. Minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta pada Allah Ta'ala dengan ungkapan yang diajar dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ataupun a'udzubillahi samil alim, atau dengan baca muawwidhatain, ataupun dengan doa pada Allah Ta'ala. Doa minta dengan bahasa Melayu, dengan bahasa apa sekalipun, tak ada masalah. Doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah lindung kita daripada keburukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. So bila mana Allah Taala dah sebutkan asbab yang menjadikan Allah Taala ni satu-satunya zat yang layak untuk kita minta perlindungan, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita minta perlindungan daripada apa? Min syarril waswasil khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada keburukan-keburukan. Dan kita dah sebut dah kenapa Allah Ta'ala cipta keburukan-keburukan. Bukankah senang hidup manusia ni kalau Allah Ta'ala cipta kebaikan-kebaikan, tapi Allah Ta'ala cipta keburukan agar kebaikan tu dapat dibezakan dengan keburukan.
So Allah Ta'ala bagi keburukan ni ujian kepada manusia. Semua manusia nak mengaku bahawa dia ni makhluk yang paling disayangi oleh Tuhan, dia ni makhluk yang terbaik, dia ni seorang yang beriman. Tapi macam mana nak buktikan keimanan dia? Sudah tentu dengan ujian-ujian. Lalu Allah Ta'ala datangkan benda-benda yang buruk sebagai ujian kepada manusia. Nak tengok siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, walau bagaimanapun benda buruk ni Allah Ta'ala tak nak kita duduk dengan benda buruk. Sebab benda buruk ni hanya untuk ujian sahaja. Lalu bila datang benda buruk, Allah Ta'ala suruh minta perlindungan daripada benda-benda buruk ni. Min syarril waswas. Apa dia al-waswas? Al-waswas adalah sautun khafi. Okey, waswas maksudnya suara yang khafi. Okey. Suara yang khafi ni datang daripada apa? Okey, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan tentang waswas. Antaranya ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Waswas, suara yang khafi ni, suara yang tersembunyi. Khafi, minta maaf, lupa nak bagi tahu makna khafi. Sautun khafi, saut, suara khafi yang tersembunyi. Suara yang tersembunyi yang datang daripada nafs, daripada dalam jiwa manusia. Sebab dalam jiwa manusia ni dia ada dua kan. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa manusia ada part yang baik, takwa, dan ada part yang fujur, part yang tak baik. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa part yang baik, part yang tak baik, dia sentiasa bagi saut khafi, bagi suara-suara yang senyap, yang tak nampak. Bukti dia suara yang tak nampak, Allah Ta'ala namakan al-waswasil khannas. Apa dia al-khannas? Al-khannas alladhi ghab, yang tak nampak depan mata. Okay. Ada orang namakan, ada syaitan nama dia khannas. Tapi kalau kita tengok al-khannas ini, khanasa maksud dia ghaba. Al-khannas dia adalah sifat kepada waswas. Min syarril waswasil khannas. So dia tak boleh jadi nama syaitan. Tapi tak mustahil kalau kita dapat jumpa ada riwayat-riwayat yang mengatakan khannas ini adalah syaitan, maka kita terima. Walau bagaimanapun dalam bahasa Arab, al-khannas maksud dia ghaba, yang tak nampak depan mata. Sautun khafi, suara yang perlahan bagaikan bisikan yang tak nampak depan mata kita. Okey, so suara ni datang daripada apa? Pertama, Allah Ta'ala kata dia boleh datang daripada dalam jiwa kita sendiri, di mana part yang baik sentiasa bercakap pada kita. Dia sebut pada kita, buatlah kebaikan, pergilah bersedekah, pergilah baca Al-Quran. Bila kita malas, dia duk cela diri kita. Bahagian jahat ni pula, alah rehatlah, tidur, penat kot, puasa, so tak payah buat, lagi malam boleh. So dua-dua mengeluarkan suara pada kita. Bila kita nak buat sesuatu, kita rasa kita berfikir, tapi rupanya jiwa dalam kita ni dia duk bagi sautun khafi, dia duk bagi bisikan-bisikan. Yang mana nanti kita tengok bisikan-bisikan ni dia boleh bagi kesan pada diri manusia dekat bahagian mana, nanti kita tengok lepas ni. Dan kemudiannya Allah Ta'ala sebut juga bahawa antara yang boleh bagi was-was ni adalah syaitan. Macam kisah Nabi Adam AS, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, bila mana Allah Ta'ala kata duduk dalam syurga, fakula minha haitsu syi'tuma. Allah Ta'ala kata kepada Adam, fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah Ta'ala kata duduklah dalam syurga, makanlah apa yang kamu nak kecuali pokok ini. Tak boleh nak dekat dengan pokok ni. Ada satu pokok spesifik yang Allah Ta'ala larang Adam, bukan larang makannya, larang dekat pun, tak boleh nak dekat. Tapi kemudian datang syaitan, fawaswasa lahum asy-syaitan. Datang syaitan dan dia bagi sautun khafi, dia bagi bisikan-bisikan, bagi tahu pada Adam, wahai Adam, kamu tahu tak pokok ni nama dia syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Dalam surah Taha Allah Ta'ala sebut, kalau kamu makan pokok ni, kamu akan duduk dalam syurga selama-lamanya. Khuld, sebab tu nama kita namakan dia buah khuldi. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut syajaratul khuld wa mulkin la yabla. Dan kamu akan dapat kekal dalam syurga dan kerajaan yang la yabla, tak hilang. Okey. So Allah Subhanahu Wa Taala sebut was-was ni dia boleh datang daripada dalam jiwa dan boleh datang daripada syaitan. Dan syaitan ni kita tahu bahawa syaitan ni
ada di kalangan jin dan ada syaitan manusia. Ada syaitan jin dan ada syaitan manusia. So syaitan jin kita tahu memang kerja dia duk hasut kita, duk bagi taswif kita, lambat-lambat buat kerja, bagi kita malas dalam buat kerja. Itu kerja syaitan yang jin. Adapun syaitan manusia pun sama juga. Kita ada kawan-kawan kita yang bila kita datang minta nasihat, dia seolah-olah bagi nasihat, tapi sebenarnya dia membawa kita kepada kehancuran. Sebab tu nama dia sautun khafiyun ghab. Suara bisikan yang perlahan yang kita tak nampak maksud sebenar dia. Kita tak nampak maksud sebenar dia. Sebab ada orang-orang yang kita ada masalah dengan orang ni, kita datang kat dia, lalu kita nampak seolah-olah bagi nasihat, tapi rupanya dia sedang membatu api untuk kita makin bermusuh dengan kawan kita tu. Okey, sebab tu kita minta perlindungan. Sebab benda ni kita tak tahu. Hati manusia siapa boleh belah dan bagi tahu kata, oh rupanya dia ni batu api, oh rupanya dia ni hasad dengan aku, dengki dengan aku. So kita tak tahu. So bila kita tak tahu, maka macam mana kita nak protect diri kita daripada benda yang kita tak tahu? Sebab tu kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, supaya dia jadi benteng yang kuat daripada datangnya orang-orang walaupun nama dia kawan kita, ahli keluarga kita, tapi kadang-kadang dia bagi sautun khafi, waswasil khannas. Dia bagi waswas kepada kita. Orang nak solat, nak ambil wuduk, dah kata dah ambil ke belum ambil ni, dah ambil ke belum ambil, nak angkat takbir dah baca ke belum, dah niat ke belum. So ni semua waswas, sautun khafi yang kita tak nampak mana suara ni. Hatta kalau orang tu bercakap dengan kita dengan lafaz, dengan perkataan yang kita dengar pun, tapi kita tak nampak dia punya tujuan percakapan dia tu. So itu pun dipanggil sautun khafiyun ghab, yang tak nampak, yang ghaib, yang tak nampak depan mata kita. Lalu kadang-kadang benda yang ni dia ada keburukan dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala minta pada kita untuk minta perlindungan Allah Taala daripada benda-benda seperti ini. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang akan memberi kesan kepada manusia di dada mereka. So dalam dada ni ada apa? Ada hati. Nabi SAW tepuk dada, Nabi kata at-taqwa hahuna. So takwa tu ada dalam dada kita, dalam hati kita. Lalu apabila kita dengar was-was yang baik ini, maka kita akan hati kita akan subur. Was-was yang sautun khafi yang ajak kita buat kebaikan. Tapi bila kita dengar was-was yang daripada syaitan, daripada jiwa yang bahagian fujur jiwa ni, maka hati kita akan tenang dengan dosa. Tenang dengan dosa. Bila buat dosa tu tenang, bahagia, dan kita rasa tak ada masalah pun. Sebab apa? Suara ni duk bagi tahu pada kita apa masalah dia, no problem, biasa je tu. Semua manusia kita dah tak dapat nak lari dah daripada tengok aurat manusia. Keluar kat sini orang tak cukup kain, dalam TV pun orang tak tutup, tak pakai tudung. So apa masalah dia? So sampai ke tahap itu sekali. Bila kita nak bersedekah, yang ni kata pergi bersedekah. Sampai dekat belah lagi satu ni, yang was-was yang tak baik ni kata, alah 20 sen cukup lah, 20 sen cukup lah, 50 sen cukup lah, RM1 cukup lah. Tengok keadaan dia beritahu. Kan kalau bagi kan apa yang nak tinggal untuk keluarga kamu? Tengok persoalan-persoalan yang mereka bagi. So kadang-kadang bisikan-bisikan ni, tengok dia bagi kesan pada apa? Pada hati kita, pada sudur. Kadang-kadang kita rasa tersepit, nak sedekah ke tak nak sedekah ke tak nak, jadi dhiq, dia jadi sempit hati kita, dada kita, sebab tak tahu nak buat keputusan apa. So kita pun pelik kan, diri ni patutnya kita lah yang kuasai diri kita, tapi kita jadi pening nak buat ke tak nak. Bila nak solat pun kita pun pelik, pasal apa aku malas. Nak baca Quran pun pasal apa baca sikit sangat, tak boleh ke nak usaha lagi baca lebih. Tapi sebab itu bisikan-bisikan yang ada, suara-suara yang kita tak nampak ni menyebabkan jiwa kita jadi tak tenteram, dada kita jadi tak tenteram. Okey, so kita nak buang, kita nak ketenangan, kita nak keselesaan, kita nak buat keputusan yang terus keputusan, tak nak keputusan sekejap ni sekejap tu, duk pusing sana pusing sini. So Allah Subhanahu Wa Taala kata minta perlindungan Allah Taala daripada ni gangguan-gangguan yang mengganggu hati kita, mengganggu dada kita.
sudurin nas, dan Allah Ta'ala bagi tahu minal jinnati wan nas. Dan gangguan ni untuk kita bagi tahu tadi bahawa was-was ni dia bukan hanya datang daripada syaitan sahaja, tapi dia datang daripada minal jinnati wan nas. Dia datang juga daripada jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Okey, dia datang daripada kalangan jin, dan jin ni dinamakan jin kerana kita tak nampak. Okey, sebab jannah, hatta jannah, syurga pun Allah Ta'ala namakan dia jannah sebab dia benda yang tak terbayang dalam kepala kita kerana kita tak nampak. Kita tak nampak. Begitu juga jin, kita tak nampak dia lalu dinamakan jin. Daripada jannah falamma janna alaihi lailu, bila tutup. Jannah ni daripada asal dia tutup. Kita tak boleh nak bayangkan. Dia tertutup daripada akal pemikiran kita. Itu asal jan. Okey. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa waswas ni, benda-benda syar ni, dia bukan hanya datang daripada syaitan, tapi dia boleh datang daripada manusia. Sebab tu Nabi SAW ingatkan kita dengan orang-orang yang kita nak duduk. Duduklah dengan orang-orang yang sahabat-sahabat yang jalisus salih. Nabi SAW kata, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang tu dia akan ikut agama ataupun perangai orang di sekeliling dia, sahabat-sahabat dia, siapa yang dia berkawan. So Nabi kata, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka tengoklah di kalangan kamu siapa yang kamu nak buat jadi kawan. Okey, siapa yang kamu nak buat jadi kawan. Sebab kita takut kawan-kawan yang membawa kita, yang memberi was-was benda-benda yang tak elok. Kalau dia was-was benda yang baik, dia bagi sautun khafi, yang benda-benda yang baik, maka tak ada masalah. Tapi kebanyakan orang bila bagi saut khafi, sebab kalau benda tu betul dan benar, dia akan cerita dan bagi tahu, buat macam ni sebab Allah Ta'ala suka benda ni, buat macam ni sebab Nabi suruh buat benda ni. Tapi kalau benda tu benda yang tak elok, dia akan ajar selok belok, pusing kot sini, pusing kot sana. Nampak? Sautun khafi. Sebab tu kita benda ni tak nampak, tak zahir depan mata kita, lalu kita kena minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Ta'ala Allah Ta'ala tahu benda yang gaib, yang ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dan apa yang tersembunyi, apa yang zahir dan apa yang tersembunyi, Allah Ta'ala tahu, dan Allah Ta'ala boleh memperlihatkannya kepada kita. So kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak perlihatkannya pada kita pun, Allah Ta'ala pelihara kita daripada daripada keburukan-keburukan was-was yang was-was yang Allah pelihara kita daripada was-was yang tersembunyi ni. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada yang kata boleh nampak hantu ni Ustaz dengan pelbagai bentuk, boleh ke Ustaz? Saya tak tahu. Hantu ni susah nak cerita lah pasal hantu ni. Tapi kita ambil kaedah mudah lah. Tak kira lah nama dia hantu ke, nama dia syaitan ke, nama dia harimau ke, nama dia apa ke. Benda, jangan cakap hantu, benda zahir pun, lalat pun boleh bagi efek kat kita, nyamuk pun boleh bagi efek kat kita. Tapi kita beriman dengan satu perkara bahawa tidak ada yang boleh memberikan kebaikan dan keburukan, tidak ada yang boleh memberi taksir pada kita melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apa yang kita buat adalah kita minta perlindungan daripada keburukan makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Sebab hantu ni dia bukan jin ya. Sebab orang nampak pocong ke, pontianak ke, itu hantu mungkin daripada jin. Tapi ada juga hantu-hantu manusia. Ada juga hantu-hantu manusia. So kalau kita duk sibuk fikir hantu ni macam mana bentuk dia, hantu ni apa dia boleh buat, so kita tak jadi kerja. Sebab kemungkinan hantu ni dia boleh berevolusi. Contohnya lah. So apa yang kita perlu buat adalah, ini kaedah yang agama ajar pada kita, minta perlindungan daripada benda-benda buruk ni. Sebab benda-benda buruk, ada orang dia tak takut hantu, tapi dia takut semut. Contoh, dia takut semut. So bagi dia semut tu bawa keburukan pada dia. Lalu Allah Ta'ala ajar kalau makhluk ni bawa keburukan, Allah Ta'ala ajar minta perlindungan Allah Ta'ala. Orang yang takut hantu pun Allah Ta'ala ajar minta perlindungan Allah Ta'ala. Nabi ajar minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita amalkan minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan pelihara kita. Detail tak detail tu kita tak tahulah, wallahu ta'ala alam. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, selain daripada azkar sabah dan masa
zikir-zikir yang kita baca pada waktu pagi, zikir-zikir yang kita baca pada waktu petang, maka amalkan baca 2 surah ni supaya kita terselamat daripada gangguan-gangguan dan keburukan-keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Dah habis surah An-Nas ni, kita nak buat apa? Insya-Allah kita akan mula balik, patah balik sikit, kita akan balik pada surah Al-Buruj. Kita akan ambil kalau hari tu kita mula daripada Ad-Duha dan kita dah habis pada An-Nas. Selepas ni insya-Allah esok kita akan mula pada part yang baru. PKP pun dah sampai 4. Kita baru nak masuk pada part yang kedua, iaitu daripada surah Al-Buruj, dan kita akan usahakan untuk berakhirnya Ramadan ni dengan kita berjaya menghabiskan sampai ke surah Ad-Duha nanti insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.